Muslimin yang dirahmati sekalian, sahabat tadi yang setiap kali menjadi imam membaca ayat yang ditutup dengan qul Allah itu telah ditegur oleh sahabat-sahabat yang besar, minta dia ubah. Jadi kita mudah saja cari imam lain. Tapi dialah yang paling utama jadi imam. Sahabat mengadu dekat Nabi. Nabi panggil dia. Betulkah aku orang mengadu kepada kamu baca ayat semayang, baca ayat bagus, semua bagus, tapi kamu tutup dengan qul Allah. Betul? Mengapa aku buat demikian? Kalau orang ni kita faham, Nabi tak pernah buat begitu. Sahabat besar tak nak buat begitu. Orang tak nak tutup qul Allah. Mengapa aku buat demikian? Dia jawab, ya Rasulullah, fa'altuhu lihubbi laha ya Rasulullah. Saya buat begitu kerana saya amat mengasihi, amat menyintai, amat menyukai qul huwallahu ahad sampai habis ayat. Sebab Allahu Ahad itu yang saya berkenan sangat. Allahu Samad saya berkenan, dalam jali saya sebab akhir saya berkenan, lihubbi laha ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Nabi kata, hubbuka iyyaha yudkhiluka al-jannah. Fa'al. Kecintaan kamu kepada ayat qul Allah itu, surah itu, kecintaan kamu itu sudah cukup memasukkan kamu dalam syurga. Buatlah. Jadi kita balik semula. Kalau kita lihat demikian, maka senang kita faham mengatakan Allah dalam Islam itu selama-lamanya, dulu, sekarang dan selama-lamanya Allahu Ahad. Dan Allah Ahad ini dia tidak boleh diterjemahkan ke mana-mana bahasa. Hatta bahasa Arab pun nak cari kalimah lain yang nak terjemah Allah. Nak terjemah macam mana? Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada bandingan. Hatta namanya pun tak ada bandingan. Zat Allah tidak ada bandingan. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada siapa nak tempat kita nak samakan. Terjemah nak kena sama. Perkataan eat in English, makan Melayu, betul? Sleep, tidur. Orang Melayu kata turu, jawaru. Betul. Tapi kalau Allah, Tuhan yang Esa, yang tunggal ini nak terjemah kepada mana bahasa, terjemah kepada God. God Tuhan tiga. God Tuhan ramai. God tak membayangkan satu Tuhan. Lord tak membayangkan satu God. Dia ramai. Sebab tu maka dikatakan tidak mungkin kalimah itu Allah nak diterjemahkan. Jika diterjemahkan seolah-olahnya ada yang kamitslihi syai', ada yang macam sama dengan Allah. Tak boleh terjemah laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, konsep yang dipegang oleh agama lain daripada Islam tentang Tuhan amat berbeza sangat, jauh sangat beza dengan konsep Allah yang diimani oleh orang Islam. Tadi kita ulang banyak kali, kalau orang Islam selama-lamanya Allah itu Esa. Sedangkan dalam agama Hindu bila sebut Tuhan, amat ramai Tuhan mereka. Seorang Sami memberitahu kepada saya, mereka percaya dengan ada Tuhan sebanyak 360 juta Tuhan. Dia ulang lagi sekali, Sami Hindu. Tapi Sami ini telah masuk Islam dah.
Dia kata, kami, saya dulu jadi priest dalam agama Hindu, memang kita mengajar Tuhan agama Hindu itu ada 360 juta. Dia kata 360 ribu pun. Dah. Bukan ribu, 360 juta Tuhan. Seperti Tuhan pada mereka itu sebanyak itu yang mereka faham. Kalau Tuhan dalam Kristian, jelas. The Trinity. Apa Trinity yang kita faham? 3 in 1. 1 in 3. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nak faham macam mana? Yang penting fahamnya bukan Tuhan satu. Yang pentingnya Tuhan itu ada 3 sekonon-konon. Ukunum as-salasa. The Father, the Son and the Holy Ghost. 3. Yang pentingnya dia tidak Tuhan yang satu. Bila sebut Tuhan kepada mereka, itulah Tuhan yang Trinity. Kalau God yang mereka faham begitu, diterjemahkan kepada Allah. Orang Islam pun rosak, mereka pun rosak. Orang Islam rosak kerana telah mencemarkan nama Allah. Dari Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, kepada Allah yang ada anak. Jika dibenarkan mereka berbuat demikian, dan mereka pula mungkin mereka tidak sedar mengatakan bahawa Allah yang mereka faham selama ini, Allah 3 itu, bila sebut God dengan Allah, Allah jadi tak ada anak. Rosak akidah mereka. Jadi kalau begitu, bukan win-win situation, bukan win and loss. Dia loss. Kita rugi, mereka rugi. Dan cuba kita tengok balik. Banyak yang saya kumpul fakta sebenarnya, tapi saya nak ringkaskan, masa tak bisa. Cuba renung balik. Saya seminggu dulu dia baca Bible. Banyak Bible di rumah saya. Dulu saya mengajar tentang perbandingan agama, dan saya pernah mengajar di Universiti Perbandingan Agama, pernah mengajar kuliah perbandingan agama. Kalau tuan-tuan ada Bible, buka daripada halaman pertama Bible, anda akan jumpa ayat ini. There is a verse in the Bible which has been translated into more than 1,100 languages. Itu di muka depan. Kita ada satu verse, satu ayat dalam Bible. Dia ambil ayat itu, diterjemahkan kepada more than, lebih daripada 1,100 languages. Adakah bahasa sampai 1,000? Bangsa ada 1,000? Tak apalah, take for granted. Verse ini diterjemahkan kepada lebih daripada 1,100 bahasa dunia. Apa dia verse yang dipilih itu? Itu ada. Muka 2, 3, 4, 5, 6, semua bahasa ada. Termasuk yang tak ada bahasa Jawa, bahasa Melayu dah. Apa dah ayat tu? Ayat tu berbunyi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ini saya lah tak kenal, tak apa lah. Apa terjemahan dia? Ini terjemahan saya lah. Karena demikianlah God amat mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, begotten Son. Anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang beriman, percaya akan dia, akan Isa sebagai anak Tuhan, ianya tidak binasa, melainkan akan memperolehi hidup yang kekal.
Suka terjemah God itu dengan Tuhan, ataupun terjemah God itu dengan Allah. Mana Allah telah mempunyai anak, dan anak itu wajib diimani, dia anak Tuhan. Siapa yang percaya dia anak Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang bahagia, kekal abadi di akhirat sebagai dunia. Buka dalam Bible, ada John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. No one come to the Father. So Father pun nak terjemahkan dengan Allah juga. Tak siapa pun boleh mendekati Tuhan. Mereka mesti through me, ikut aku. John 3:36. He that believe on the Son has everlasting life, and so that believe know the Son shall not see life, but the rays of God abides on him. So, 2 kali Son of God. So, nak kata anak Tuhan. So, yang macam inilah yang banyak saya nak mengatakan bahawa sinilah besar masalah. Kita tahu secara pasti kalau dibolehkan, dibenarkan Bible itu diterjemahkan ke bahasa Malaysia dengan kesemua God, ditukar kepada Allah, maka saya tengok dalam first chapter of the Bible, saya bilang God ada 31 kali God dalam chapter 1. God chapter 2 19 kali. God chapter 3 14 kali. Di tengah-tengah ada yang God ada 38 kali. Kalau kesemua itu nak terjemahkan dengan Allah, maka penuhlah dengan Bible itu dengan Allah, tapi bukan Allah yang tadi, bukan Allah yang tunggal, bukan Allah yang ahad, tapi Allah yang ada anak tadi. Maka berlakulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Quran jelas-jelas sangat menyebut mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'd. Allah tidak mengambil siapa-siapa pun jadi anak dia. Malah tidak ada sebarang Tuhan bersama Allah. Kalau ada Tuhan bersama dengan Allah, berbilang Tuhan bersama Allah, setiap Allah akan lakukan apa yang dia nak lakukan, dia lawan yang lagi satu, la'ala ba'duhum ala ba'd. Tuhan berlawan bersama dengan Tuhan, Tuhan lawan Tuhan. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari gambaran-gambaran yang kamu dengar tadi itu. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wa ma wal ard kullun lahu qanitun. Wa qalu, mereka mendakwa, mereka mengatakan, ini Quran menyebut mereka daripada dulu sampai sekarang, ittakhadallahu walada, Allah ada anak. Subhanah, itu syirik. Maha suci Allah, Allah tidak anak.